نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah dan pasukan ahli jawatan kuasanya, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Hari ini cuaca elok. Saya datang pun tak jam ni. Jadi sampai awal sebelum masuk waktu dah parking kereta lah. Jadi alhamdulillah. Begitulah keadaan ya. Kadang-kadang sesak di perjalanan. Tapi kadang-kadang Allah memberi kelapangan yang sangat baik, dapat hadir dengan satu dengan cuaca yang baik. Begitu jugalah diharap tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat juga dalam keadaan sihat walafiat dan dalam keadaan bahagialah bersama-sama dengan keluarga masing-masing, anak-anak, suami dan isteri ya. Dan juga masyarakat kita lah. Masyarakat kita di Taman Seri Rembau ni khususnya, di mana tempat kita berada ni, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan atur cara ataupun aktiviti-aktiviti kemasyarakatan pun berjalan seperti biasa. Majlis perkahwinan yang dijemput kita hadir kan? Yang tak jemput tak hadir lah. Jadi yang mana jemput tu seboleh-bolehnya kita dapat hadir, kita hadir lah kan, jadi dalam hujung-hujung minggu yang lepas ada jemputan kahwin. Saya hari Sabtu, besok ada satu pasangan nak nikah. Jadi kena uruskan. Saya sekarang ni penolong pendaftar nikah di qaryah saya. Rasa kemarin ada 2 orang, imam 1, imam 2. Saya di kedua-dua imam ni dilantik menjadi penolong pendaftar nikah bagi qaryah masing-masing lah. Jadi besok ada satu pasangan, hari Sabtu, besok Khamis. Hari Sabtu ni ada satu pasangan pengantin. 8 hari bulan satu lagi pengantin. Jadi berturut-turut lah. Lepas tu satu qaryah tu memerlukan 2 orang lah penolong pendaftar ni. Kadang-kadang satu hari 2 pasangan pun ada. Pernah berlaku di masjid saya tu, pagi satu, petang satu. Dan ada juga pagi tu ada 2, satu buat di masjid, satu buat di rumah. Yang di rumah tu saya lah hadir untuk menyempurnakan majlis akdun nikah. Dan kalau di masjid, imam satu lagi uruskan. Begitulah bagi-bagi tugas dan juga tanggungjawab masyarakat. Dan ala kulli hal semuanya berjalan lancar. Itu yang penting kan. Baik, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita teruskanlah akan beberapa zikir dan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita amalkan, untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, untuk kebaikan peribadi individu kita, untuk kebajikan dan kebaikan keluarga kita, dan juga untuk kebaikan dan kebajikan masyarakat kita lah, jiran tetangga dan sebagainya. Jadi Islam ini begitulah rupanya. Islam bukan sahaja untuk kesejahteraan peribadi ataupun individu, tapi juga keluarga, juga kita nak sakinah, keluarga sakinah, iaitu usrati jannati, keluarga aku itu
adalah baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Itu penting, baiti jannati. Dulu pernah kita selalu macam satu slogan pula, baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi kalau itulah dapat kita perolehi, maka bahagialah kita. Kalau di rumah kita dah rasa macam syurga, apatah lagi di akhirat besok, itulah yang akan diteruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana rasa macam syurga itu kerana kita bahagia dengan anak, dengan isteri, dengan suami dan sebagainya, maka tentulah dia akan membawa sama terus ke akhirat nanti. Tapi kalau di dunia ni dah baiti, dah tak jadi jannati dah, sebaliknya, maka masya-Allah, na'udzubillah, kan? Jadi kalau di dunia ini pun dah, yalah, kalau kita ni ada harta benda pun, kaya raya macam mana pun, tetapi kalau tak bahagia, ya, patutnya kita merasai nikmat kekayaan, tapi kekayaan itu tinggal di rumah, kan? Kita berada di tempat lain, kekayaan berada di tempat lain. Masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Ya, kalau boleh kita tak maulah berlaku begitu, kan? Tapi kalau berlaku juga, itu Allah sajalah yang mengetahui, ya? Dan takdir Allah lah yang menentu segalanya, bukan kita yang menentukan. Cuma kita jagalah diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita, agar kita bahagia, kita mendapat sakinah, mendapat kebahagiaan, ketenangan. Ketenangan itu yang penting. Kekayaan itu bukanlah satu syarat kebahagiaan. Ada orang tak berapa kaya tapi bahagia. Tapi kalau dah kaya raya sangat, kalau tak bahagia, itu kita kalau dapat kembalilah kepada Allah, ya, beristighfar kepada Allah, mohon pada Allah agar sebelum nyawa terpisah daripada badan, biarlah kita mendapat redha Allah. Redha Allah, ya, iaitu kita perlu pada Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini kita mohon pada redha Allah dan syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa-doa yang kita Nabi ajar pada Sayyidatina Aisyah bila ditanya kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar apa nak dibaca, Nabi ajar, bacalah doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi doa itu bukanlah semestinya bulan puasa, bulan nak temu Lailatul Qadar saja, tapi diamalkan terus bila-bila masa. Kerana mohon redha Allah dan jannah itu penting, dan minta jauh daripada neraka itu penting. Jangan minta syurga saja tapi tak jauh daripada neraka. Minta dua-dua sekali, syurga pun minta, jauh pada neraka pun minta. Dengan itu kalau Allah redha, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kitalah bahagia kita dunia, bahagia kita di akhirat, insya-Allah. Amin. Baik, sidang jamaah sekalian, kita beralih kepada malam ini terus pada zikir ketika bangun dari tidur. Itu tajuk seterusnya, muka surat 39. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Perkara 37, kami telah meriwayatkan di dalam kitab sahih dua orang imam ahli hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari lah ni. Dan Abul Husain Muslim Ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Khushairi radhiyallahu an. Ini Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin makanaha alayka laylun tawilun farqud fa in istayqaza zakarallaha ta'ala in hallat uqdah fa in tawadda'a in hallat uqdah fa in salla in hallat uqduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ini satu hadis lagi.
daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, maksudnya syaitan, yaqidus syaitan, uqdah, yaqid itu simpul, maksudnya mengikat. Syaitan yaqidus syaitan ala qafiyatir ra'si, syaitan mengikat tengkuk kita ni, salah seorang daripada kamu ketika tidur. Jadi syaitan ni bila kita nak tidur, dia pun menghampiri kita. Lepas itu kita kena jaga-jaga tu. Bukanlah berarti kita tidur seorang diri. Ada syaitan bersama kita. Apa kerja dia? Dia mengikat tengkuk kita. Macam mana ada ikat tak tahulah. Tapi mengikat tengkuk ni. Pegang tali putar ke, ataupun dia sebagainya, apa cara. Tapi dia mengikat. Yaqidu. Dia mengikat. Asyaitan ala aqafiyatir ra'si ahadikum, daripada salah seorang daripada kamu. Semualah, kita semualah. Bila nak tidur tu, syaitan akan bersama kita dan mengikat, pegang tengkuk kita. Apa dia buat? Idza huwa nama salasa uqad. Bukan satu ikatan, 3 ikatan. Satu mungkin tak cukup. 2, dia buat 3 ikatan bila kita tidur. Apa yang dia buat dengan 3 ikatan itu? Maka dia yadribu ala kulli uqdatin makanaha. Dia katakan untuk setiap ikatan itu di tempatnya tu, kamu masih memiliki malam yang panjang. Jadi apabila kita tidur, bila sampai waktu pagi, masuk waktu subuh, ataupun sepertiga malam, walaupun belum masuk waktu subuh, tapi tidur kita itu sebenarnya malam itu bukan untuk tidur sepenuhnya, sebab ada kelebihan-kelebihan dan fadilat-fadilat bangun malam itu. Ada 1/3 malam dan sebagainya adalah dituntut untuk kita bangun malam, untuk solat tahajud, untuk qiyam dan sebagainya. Sebab itu bila bulan puasa banyak kita buat qiyamul lail, dan bulan tak puasa pun dituntut juga supaya sentiasa buat qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu kalau bulan puasa kita buat ramai-ramai kerana kita nak semangat, kita nak rasa semangat, rasa motivasi, rasa ramai kawan-kawan pakat nak bangun, nak solat tahajud, nak qiyamul lail, nak solat taubat, nak solat tahajud, solat hajat, solat tasbih dan sebagainya. Maka ramai yang pakat buat, maka kita rasa semangat. Tapi sebenarnya qiyamul lail itu buat bersendirian itu lebih afdal, kerana kita tahu bangun pagi itu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak mengadu nasib kita, nak memohon hajat kita, nak memohon keampunan kita, kesalahan kita dan sebagainya, maka kita dengan Allah. Sebab itu tak perlu ramai-ramai. Buat apa? Takkan kita nak share hajat kita tak sama dengan hajat sahabat kita dan jiran kita. Sahabat kita mungkin hajat dia nak tengok anak dia sekolah sempurna. Kita anak sekolah dah selesai, anak dah bekerja, dah bermenantu pun. Tentu hajat kita tak sama dengan rakan kita yang baru mempunyai anak, masih sekolah dan sebagainya. Dan itulah seterusnya, hajat tak sama. Kita setengah tu hajat nak pergi umrah, tak kesampaian. Ada hajat tu macam-macam lah. Kalau yang bujang ni, dia hajat dia nak kahwin kan? Bujang dia nak carilah pasangan hidup dia, nak kahwin. Tapi yang tak bujang pun ada juga angan-angan cita-cita tu nak kahwin juga. Jadi macam-macam hajat. Tak salah lah kalau dia nak buat sesuatu yang baik, teruskanlah. Tapi kalau benar tu pun hajatnya itu tidak baik, itu dilaranglah. Kan? Baik. Semua hajat kita kalau bangun malam itu tentulah hajat kita perkara yang baik, dan yang ma'ruf, yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi berkaitan dengan syaitan ini, maka kita banyak perkara nak buat awal pagi atau malam ni, atau malam tu kita tidur bukanlah sepenuhnya semau-maunya, tapi ada
waktu-waktu yang dituntut, disunatkan kita bangun dan sebagainya. Maka inilah peranan syaitan untuk menarik kita, untuk menghalang kita, untuk menyekat kita daripada bangun untuk beramal, bangun untuk kita bermunajat, untuk berdoa, untuk kita memohon, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua tak suka, bagi syaitan dia tak suka ni. Maka dia tekan kita, dia ikat kita, dia apa tadi tu, pegang tengkuk kita. Kita nak bangun ni bukan dengan kaki, kepala kita nak bangun. Kaki godek, kepala tak bangun juga. Maka syaitan pegang dekat tengkuk, dia tak pegang kaki. Syaitan kalau dia nak pegang kita, dia tak pegang pada kaki, pada lutut, pada perut, tapi dia pegang dekat tengkuk. Kerana tengkuk itulah rasa berat sangat nak bangun. Berat sangat nak bangun. Sedar-sedar dah, alam dah bunyi. Alam yang pakai manual pun ada, alam dengan handset pun ada, bunyi semau-maunya. Tapi dia tak bangun juga. Ataupun dia padam. Bila alam bunyi, dia padam. Tidur lagi. Ini semua kerja syaitan. Dia mengikat tengkuk kita. Itulah dia. Baik. Jadi yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika lailun. Apa yang dia bisikkan? Apa yang syaitan bisikkan pada kita? Apabila kita tidur, dia kata malam yang panjang, maka tidurlah. Kan? Macam cerita lagu Jamal Abdillah, tidurlah kan. Jadi itu Jamal Abdillah punya lagu, dia punya melagukan, mendendangkan supaya tidurlah wahai permaisuriku. Tak apalah, jadi nak bagi tidur permaisuri, bagilah tidur. Tapi kita ni nak tidur ni, kita ada amalan kita, ada hajat kita. Ya. Jadi oleh itu apa katanya, dia kata kamu masih memiliki malam yang panjang. Alaika lailun tawilun. Alaika lailun tawilun. Malam panjang lagi. Farqud. Tidurlah. Tidurlah. Sedap bunyi tidur ni. Memang macam nak lena lelap kan. Tidurlah. Baik. Jadi ini bisikan syaitan. Satu uqdah. Satu ikatan. Dia pegang supaya bisikan dia ialah malam masih panjang, maka terus tidur. Dan kita lazimnya apabila kita dah sedar buat pertama kali, waktu malam tu, pagi esok pertama kali bangun tu, kita dah tersedar dah. Tapi kalau pejam balik, memang habis. Itu kerja siapa? Itulah kerja syaitan. Kerana dia kata farqud, teruskan tidur. Malam masih panjang. Terutama pula kalau subuh hari Jumaat. Dia kata ini belum azan lagi, sikit lagi. Tidur sikit lagi. Itu bila ada azan, baru azan, mungkin masa untuk dia orang solat sunat dulu kot. Solat sunat 10 minit. Tidur lagi. Lepas tu dia kata hari ni hari Jumaat, sujud sejadah, baca surah sajadah panjang. Sikit lagi, sikit lagi, akhirnya langsung habis. Langsung habis. Kot nak pergi cepat sikit, boleh sama-sama sujud saja dah. Tak juga. Dia nak ambil yang supaya dapat rokok. Dapat rokok je. Untuk dapat rokok pertama, sempat rokok. Sempat sujud, tak kisah. Ini semua kerja syaitan. Kalau boleh, kita nak takbiratul ihram bersama imam. Itu yang fadilatnya. Takbiratul ihram bersama imam. Ya, maksudnya sebaik saja imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu yang afdal. Ya. Baik. Jadi seterusnya dia kata tidurlah. Kemudian kalaulah itu tak berjaya, syaitan tak berjaya, kita pun fa inistaiqaza, sekiranya jika dia kata tidurlah, jika dia bangun dia tak kisah. Syaitan kata tidurlah, tak, dia kata aku tak mau tidur dah, aku nak bangun. Maka fa inistaiqaza wa zakarallaha taala, dan sekiranya dia bangun juga, lawan juga kudah yang pertama tadi, lawan dengan syaitan. Soal syaitan kata malam ni masih panjang, tidurlah. Dia fikir tak boleh.
ustaz kata tak boleh tidur lagi dah, kena bangun. Dia ingat pesan ustaz pula, bangun. Apa yang dia buat? Wa zakarallah ta'ala, iaitu dia bangun dan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu kurang-kurangnya apa? Kita baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca itu pun akan hilang uqdah yang kedua. Akan hilang uqdah ataupun ikatan yang kedua, terungkai. Iblis atau syaitan tak berjaya, kalah dah. Dia kalah. Tadi dia ada 3-0. Sekarang ni dia tinggal 2/3 dah kita menang. Dia ada 1/3 lagi. Kita menang. 2/3 dah kita dapat mengatasi uqdah dia. Kan? Macam baru ni saya tengok bola antara Malaysia dengan Tajikistan. Tajikistan punya kalah 3-0 pasal penalti kick. Kalah dengan tendangan penalti, kosong, tak masuk-masuk. 3-0. Jadi dapat nombor 2 je lah Malaysia dengan Kings Cup. Itu apa Kings Cup tu? Piala Raja Thai. Tengok jugalah bola sikit-sikit. Kan? Tengok game jugalah. Baik, seterusnya balik kita tadi. Kita dah menang 2-0. Dengan syaitan kita kena menang. Kalau kita kalah, dia akan tekan kita. Dia akan pegang, mengikat tengkuk kita. Jadi kita tak mau kalah macam tu. Kita dah menang 2, dia kata tidurlah, kita bangun. Dah bangun berzikir alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dah 2-0. Satu lagi, iaitu fa in tawaddaa. Ni satu lagi ni tendangan penalti yang kita nak bawa ni, iaitu fa in tawaddaa. Dan sekiranya kita dah bangun, dah bertahmid, memuji Allah yang hidupkan kita balik selepas tidur tadi, dan kita pun pergi ke bilik air untuk membersihkan diri dan seterusnya. Tawaddaa, kita berwuduk, maka inhallat uqdah, maka terungkailah, terlepaslah ikatan yang ketiga, maka kita menang 3-0. Tadi dia menang 2-0, 3-0. Kan kita menang 3-0. Bangun dah sudah, tahmid memuji Allah dah sudah, zikir pada Allah, zikrullah, dan wuduk lagi, kita dah menang. Baik. Jadi ini semua dia katakan fa in salla, bila tawaddaa fa in salla in halat uqduhu kulluha. Tadi bangun, berambil zikir pada Allah dan berwuduk, kemudian salat. Iaitu maka apabila dia solat, maka terlepaslah semua ikatannya sehingga dia bangun dalam keadaan tergas dan berjiwa lapang. Jadi fa in salla in halat uqaduhu kulluha. Solat ini apa-apa saja. Solat tahajud, solat hajat, solat taubat, kan? Solat tasbih, dan ujung sekali solat witir. Kan? Semua tu sunat-sunat salat yang boleh kita lakukan. Apa saja. Kau boleh buat semua, lagi baik. Kalau masa belum masuk waktu subuh, masa ada 1 jam, 45 minit pun sempat. Kan? Jadi kita berwirid lah. Sampai 1 baca doa, sampai 1 baca doa, zikir munajat dan sebagainya, zikrullah. Kan? Antara satu solat ke satu solat itu zikirlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini semua lengkap. Tasbih, tahmid, kan? Takbir, tahlil yang kita sebut dalam bacaan kita yang lepas, yang mana disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada umatmu, dan dikatakan bahawa syurga itu sangat luas dan tanah syurga sangat subur, dan di syurga ada tanaman, dan pohon-pohon tanamannya ialah subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan siapa membaca ini, Allah akan tumbuhkan, tanamkan dalam syurga itu sepohon pokok kurma. Dan kalaulah banyak yang dia bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, maka bukan sepohon dua pohon, satu estate kurma ada di syurga nanti untuk dia. Tengoklah dan terimalah apa yang Allah akan hadiahkan, balaskan kepada orang yang memuji Allah. Orang memuji Allah, bertahmid Allah, bertasbih, mentakdiskan Allah, dan sebagainya. Baik. Jadi oleh itu, maka fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha. Apabila ada salat saja yang kita sebut tadi, maka semua ketiga-tiga ikatan yang dia pegang tengkuk kita itu tadi terlepas. Kalahlah dia. Sebab syaitan itu sebenarnya dia tak kuat. Kalau kita kuat. Tapi kalau kita beralah, kalau kita surrender dengan dia, dia akan jadi kuat. Dan dia akan tekan kita, dan dia akan ikat kita. Maka kita ikutlah apa yang dia nak. Syaitan ini dia nak ialah jangan taat kepada Allah. Itu dia suka. Jangan mengaji Quran, jangan solat. Kalau solat pun jangan di awal waktu, di tengah waktu, ataupun di akhir waktu. Dan dia lebih suka kalau tak sembahyang. Itu kerja syaitan. Sebab Allah dah murka dia. Dia adalah ahli neraka. Maka dia tak senang kalau dia saja yang dalam neraka. Maka dia akan bawa anak-anak Adam ini, anak cucu Adam ini bersama-sama dengan dia ke dalam neraka. Di antaranya ialah tinggalkan solat. Jangan solat. Ini dia suka. Dan sebenarnya solat ini adalah tiang agama. Siapa tak solat, amalan lain habis. Amalan-amalan lain semua tertolak. Jadi oleh itu solat kena jaga sesungguhnya. Baik. Jadi oleh itu di antara solat itu yang wajib dan yang sunat. Maka yang tengah-tengah malam ini adalah sunat, tapi sangatlah tinggi, besar faedah dan fadilatnya. Kemudian seterusnya, fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Maka terlepaslah semua ikatan sehingga dia bangun dalam keadaan cergas, nashitan, cergas, tayyiban nafs, dan berjiwa lapang, rasa segar, rasa senang, rasa bahagia, tak serabut, kerana Allah dah beri kelapangan pada dia, kerana syaitan tak pegang tengkuk dia. Kita jadi serabut ni sebab bersahabat ataupun bersaing ataupun bersama-sama dengan syaitan. Lepas tu kita jadi runsing, jadi hilang punca, terkelam punca dan sebagainya, mengambil tindakan-tindakan yang di luar batasan, ya. Dan itu semua syaitan. Tapi kalau kita tenang, itulah dia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah akan mendapat tatmainnul qulub, iaitu hati-hati yang itminan, iaitu bahagia dan tenang. Zikir kepada Allah. Baik. Kemudian, jadi bila kita dalam bangun dalam keadaan cergas dan berjiwa lapang, itulah yang kita harapkan. Dan banyak perkara yang kita nak buat selepas bangun pagi, untuk mencari rezeki, untuk menguruskan keluarga. Yang lelaki keluar rumah untuk mencari rezeki, bekerja dan sebagainya. Yang wanita muslimat pula, kalau yang bekerja juga, sama-sama berlumba suami isteri pergi kerja. Tapi bagi yang dah tak bekerja, yang suri rumah, duduk di rumah, dia banyak kerja juga. Menguruskan rumah bukan mudah. Saya tengok sangat prihatinlah dengan muslimat. Karena apa yang kita tak mampu buat, muslimat boleh buat. Muslimat boleh buat. Contoh bulan puasa, nak sediakan sahur ni, kalau harap kita lah yang lelaki ni, pakai tak bersahur lah kita, kan? Ataupun makan roti kering je lah, ataupun makan Maggi je lah, kan? Tengok di situ pun kita dah salut lah dengan muslimat, kaum wanita sanggup bangun pagi terus ke dapur, kan? Dia kadang-kadang tu tak sempat nak tahajud pun, sebab mungkin dah terlewat sikit ke, nasi tak masak lagi ke, lauk tak panaskan lagi ke, air tak buat lagi ke, suami nak bangun, anak-anak nak bangun, nak bersahur, Masya Allah. Jadi
Yalah, kita prihatinlah ya, dan mengucap terima kasih, tahniah pada kaum wanita kan di atas prihatin. Cergas ni, dia bangun cergas. Cergas ni tu kata tadi, bila bangun cergas, lapang hati, lapang dada, banyak perkara nak dibuat. Tapi kalau bangun-bangun pagi berserabut saja, berkerut dahi, apa yang dia boleh buat? Nak ke dapur pun malas ya, nasi tak masak lagi, lauk tak panas lagi, malas dia. Sebab hati tak lapang, otak berserabut kan. Macam-macam lah sebab-sebab berserabut itu. Masalah suami ke, masalah anak ke. Tapi kalau masalah-masalah tak ada, semuanya beres, semua berjalan lancar, suami baik, suami yang soleh, kan, anak-anak pun begitu soleh dan solehah, jadi apa nak serabut lagi? Maka dia pun semangat terus ya, nak sediakan makanan dan seumpamanya. Baik, jadi ini ketenangan hati, kecergasan fikiran, berjiwa lapang ini penting. Berjiwa lapang penting ya, sebab itu kita alhamdulillah yang ada dalam majlis ini, moga-moga kita berada dalam situasi itu. Hati lapang, jiwa kita lapang, cergas ya, tak ada masalah. Jadi moga-moga Allah memberi kebahagiaan kepada kita. Tetapi ada juga wa illa, tengok ya, wa illa asbaha khabitha nafs kaslan. Dan jika tidak, illa, kalau dia tak buat tu semua tadi, bangun pagi pun tidak, dia ikut kata syaitan, bangun malam masih panjang, tidur, terus tidur. Kemudian bangun pun dah tergesa-gesa, subuh dah nak habis, nak ambil wudu pun tergesa-gesa kan. Kemudian solat pun tergesa-gesa. Jadi ini semua sebaliknya lah, sebaliknya. Tapi kalau kita dalam keadaan ready, sedia, cantik, masa lapang, solat pun sempurna, wuduk sempurna, solat sempurna, masuk waktu terus ya. Karena khairun nas, sebaik-baik manusia ialah orang yang mendirikan solatnya di awal waktu. Sebaik-baik manusia yang solatnya di awal waktu. Jadi apatah lagi kita kalau dah begini keadaan kita, maka kita lah orang yang terbaik. Tapi kalau kita lengah-lengah dengar cakap syaitan tadi, malam yang masih panjang kita lengah-lengah akan bangun, sehingga kita tergesa-gesa nak solat subuh, dengan kan nak pergi masjid atau surau, di rumah dia pun dah terlewat nak subuh kan. Tapi kalau kita lawan semua ni, kita menang 3-0 dengan syaitan tadi, menang 3 ikatan tadi, kita lah orangnya yang dapat pergi masjid, pergi surau. Kalau kat masjid boleh iktikaf, kalau kat surau pun boleh lagi sembahyang sunat kan. Apa-apa sunat yang kita belum sempat buat, solat sunat dan berzikir, kita pun mengambil Quran, baca Quran dan sebagainya, sementara menunggu waktu masuknya waktu subuh. Jadi oleh itu maka kita akan jadi fa asbaha nasyitan tayyiban nafs, maka dia bangunlah keadaan cergas dan jiwa lapang. Wa illa asbaha khabithan nafsul kaslan. Sekira sebaliknya, kalau dia kalah tadi, dia kalah dengan syaitan, dia akan bangun dalam keadaan berat dan malas. Dia bangun dalam keadaan berat dan malas, kaslan, iaitu khabithan nafs kaslan. Kaslan ni malas, tak cergas. Berbanding dengan nasyitan, cergas, tapi kalau kaslan, malas. Jadi manalah yang kita nak? Tentulah kita nak kita yang positif, cergas pikiran, lapang hati, lapang dada. Maka ingat, bangun pagi, jangan ikut sangat syaitan ni. Bangun, sedar saja. Biasanya kita kalau dah berumur, khususnya yang umur 50, 60, 70 patah lagi, kita mudah bangun kan, kita mudah bangun, sedar. Sebelum masuk waktu subuh dah sedar. Kalau kita pasang alarm pun, sebelum alarm bunyi kita dah sedar. Sama ada nak pergi tandas, buang air ke, atau seumpamanya, maka kita dah bersedia lebih awal daripada waktu. Tapi kalau kita ikut syaitan, habislah. InsyaAllah dengan ini, dengan hadis Nabi ini, maka membuatkan kita menjadi orangnya yang baik, yang bangun dalam keadaan cergas, fikirannya lapang, hati yang tenang, dan tak mau jadi serabut, tak mau jadi malas dan sebagainya. Dia bermula hari itu dengan subuh. Kalau subuh tu dah malas, sepanjang hari itu
akan menjadi negatif. Serba tak kena, serba tak jadi. Tapi kalau awal pagi kita dah bangun, kita lawan syaitan, maka hari kita pada siang hari itu, maka kita lah orang yang akan mendapat kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun ila akhir. Jadi qad aflahal mu'minun, sesungguhnya menang dan berjayalah orang-orang yang mukmin, iaitu pertamanya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lepas tu di situ Allah mention, Allah sebut menang berkaitan dengan solat. Khusyuk solat, menanglah orang mukmin itu. Tapi solatnya sebaliknya habislah, kan? Jadi syarat nak aflahal mukminun fi salatihim khashi'un. Tak ada benda lain yang boleh membawa kita pada kejayaan melainkan solat itu yang khusyuk, kan? Dan termasuklah yang di awal waktu, solatnya khusyuk dan berkualiti dan sebagainya. Maka aflahal mukminun, menanglah orang mukmin. Kalau itulah kita dapat berjaya mencapainya, kitalah orang yang bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Itulah sahaja yang dapat kita bincangkan pada malam ini. Moga-moga Allah memberkati, merahmati kita dan berada pada orang-orang yang Allah redha, radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasyiya rabbah. Ya kan? Aiwah. Betul. Kita nak tidur tu banyak. Jadi kita belum masuk lagi tu, sebenarnya banyak. Sebelum nak tidur tu, yang seperti yang kita dah amalkan, kita baca Fatihah, baca 3 qul, baca ayat kursi, baca tabarakalladzi biyadil mulk, surah al-mulk. Kita baca lagi dua ayat terakhir daripada surah al-baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wal ila akhir. 2 ayat terakhir surah al-baqarah. Banyak lagi, kan? Kemudian istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidurlah, selawat dan banyak amalan sebelum tidur ni, dan insya-Allah syaitan tak dapat ikat kita. Kan? Tapi apatah lagi bismikallahumma ahya wa amut. Baca lagi yang terakhir, iaitu kerana tidur ini nanti kita akan jumpa dalam hadis yang berikutnya bagaimana kita bermuji Allah kerana kembalikan radda alayya ruhi, yang mana Allah mengembalikan ruhku kepadaku. Kerana tidur itu ibarat orang yang dah mati. Sebab tu sebelum tak tidur kena ambil wuduk, sunat berwuduk, dan baca bismikallahumma ahya, hidup, wa amut, hidup atau mati Allah yang pegang. Tapi kita dah bismikallah, dengan nama Allah, dah berwuduk, dan ibarat orang jenazah. Jenazah ni kan kita bila ujung kita wudukkan dia, kan? Jadi kalau kita sendiri dah berwuduk, jadi alhamdulillah bertemu Allah dalam keadaan yang bersih dan berwuduk dan sebagainya. Jadi kita akan jumpa hadis berkaitan dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Sekian saja untuk kali ini. Sekian kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.